Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi ke channel Seram Santai, channel yang menceritakan kepada korang kisah-kisah seram berdasarkan kisah seram sebenar dan berkongsikan kepada korang info-info paranormal. Okey, macam tajuk yang korang baca, kali ni Syafa akan kongsikan kepada korang kisah seram pocong. Sebab ada yang komen tanya dekat Syafa, kisah seram pocong tak ada ke? Ni baru Syafa nak buat konten berkaitan dengan hantu pocong ni. Sebab sebelum ni bila Syafa tengok konten-konten Syafa yang lepas, memang Syafa tak ada lagi lah buat konten berkaitan dengan hantu pocong. Sebelum Syafa mula menceritakan kepada korang pasal kisah hantu pocong ni, apa kata kalau korang like dan kalau korang tak subscribe lagi, korang subscribe channel Seram Santai ni. Lepas tu korang tekan sekali butang loceng kat sebelah tu. Biar nanti kalau Syafa upload konten terbaru, korang akan dapat notification. Okay. Sebelum Syafa kongsikan kepada korang kisah-kisah berkaitan dengan hantu pocong ni, Syafa nak kongsikan terlebih dahulu tentang asal-usul hantu pocong ni mengikut mitos kepercayaan orang Melayu. Yang mana kononnya pocong ni berasal daripada jenazah yang dikebumikan. Masa dikebumikan tu, ikatan pada jenazah ni tak dibuka. Jadi jenazah ni menjelma, melompat meminta tolong untuk buka ikatan. Dan sebenarnya kan korang, ada je yang mempercayai mitos kepercayaan ni, tapi bukan dekat Malaysia lah, dekat Indonesia. Lebih kurang kejadian ni 2 tahun lepas, yang mana ada seorang lelaki ni, umur lebih kurang 54 tahun. Isteri dia baru je meninggal dunia, tapi beberapa kali lelaki ni mimpi isteri dia minta tolong untuk bukakan ikatan dekat bahagian atas kepala. Jadi bila lelaki ni pergi siasat, rupa-rupanya memang betul. Masa saudara mara dia kebumikan jenazah isteri dia, memang ikatan sebelah kepala tu tak dibuka. Jadi lelaki ni dia takut isteri dia ni jadi hantu pocong. Lelaki ni pun minta lah kebenaran pada pihak berkuasa untuk gali semula kubur isteri dia, untuk buka ikatan, kemudian kebumikan balik. Walaupun sekadar mitos, tapi ada yang percaya. Okey, untuk kisah yang pertama ni, Syafa akan kongsikan kepada korang pengalaman seram seorang pengawal keselamatan. Okey, pengawal keselamatan ni nama dia Man. Man ni dia dihantar bertugas dekat satu taman perumahan elit yang baru siap dibina. Kiranya taman perumahan ni tak ada orang duduk lagi lah, memang kosong. Satu malam masa Man ni dia kerja shift sebelah malam, sepatutnya malam tu Man ni dia bekerja dengan kawan dia tau, tapi secara tiba-tiba kawan dia ni ada hal kecemasan dekat kampung. Kiranya malam tu Man ni dia kerja seorang-seorang je lah. Jadi memandangkan kerja seorang-seorang, tak ada member nak sembang, dia pun tertidur. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, Man ni dia tersedar. Dia pun keluar daripada pondok pengawal tu. Sambil dia hisap rokok, Man ni dia perhati tau sekeliling kawasan taman perumahan tu. Dan mata Man ni tertumpu pada satu rumah ni. Sebab dekat depan rumah tu ada bungkusan berwarna putih. Jadi Man ni dia macam tertanya-tanya, bungkusan apa yang berwarna putih tu. Sebab sebelum dia tertidur tu, dia dah ronda dah. Dia tak nampak pula ada benda putih dekat depan rumah tu. Daripada jauh nampak macam plastik sampah. Dan ada juga rupa macam pocong. Jadi Man ni pun pergilah, nak pergi tengok lah, nak pastikan sebetul-betulnya benda apa. Bila sampai beberapa langkah nak sampai ke rumah tu, apa yang Man nampak, plastik putih tadi bukanlah plastik, tapi pocong yang berdiri menghadap ke arah Man. Jadi Man ni pun apa lagi, lari tak cukup tanah, masuk dalam pondok pengawal, tutup pintu. Masa Man ni nak tenangkan diri dia dekat dalam pondok pengawal tu, Man ni dia nak baca surah, tapi dia tak ingat. Yang dia ingat hanyalah baca bismillah berulang kali sampailah Man ni tenang. Jadi bila keadaan dah tenang, pintu pondok pengawal pula kena ketuk berkali-kali. Jadi Man ni dia tak buka terus tau. Tepi pintu pondok pengawal tu dia ada tingkap. Jadi Man ni dia buka tingkap dulu, dia nak tengok siapa yang ketuk pintu pondok pengawal. Bila Man buka aja tingkap, betul-betul depan muka Man, pocong dengan muka yang hangus terbakar. Jadi Man ni apa lagi, lembek lutut, terus pingsan.
Jadi esok pagi tu pengawal keselamatan shift sebelah pagi masuk, nama Joe. Dia geraklah Man ni. Man ni dia buka aja mata, dia terus cerita dekat Joe ni apa yang jadi. Joe ni dia tak cakap banyak tau. Dia suruh Man ni keluar, pergi basuh muka, lepas tu balik rumah. Jadi Man ni pun ikut je lah apa yang Joe ni cakap. Bila Man ni baru je, dia baru je buka paip air, handphone dia bunyi. Man ni dia tak tengok tau siapa yang call dia, dia terus dia jawab. Bila dia jawab, dia dengar suara Joe. Joe tanya Man sama ada Man nak tak sarapan pagi dia nak beli sekali untuk Man. Man ni terkejut lah sebab dia keluar daripada pondok pengawal tu tak sampai pun 5 minit lepas Joe gerakkan dia ataupun kejutkan dia. Tapi macam mana Joe boleh sampai dekat kedai makan tu cepat kan nak beli sarapan? Man ni dia tengok dekat dalam pondok pengawal, memang dia tak nampak barang-barang Joe macam topi keledar, jaket. Motor Joe pun tak ada dekat depan pondok pengawal tu. Lagi sekali, Man ni dia lembek lutut, pengsan dekat situ. Man ni dia demam seminggu sampai kena ambil air untuk pulihkan semangat dia. Okey, kalau korang nak tahu kan, hantu pocong ni antara hantu yang paling ditakuti lepas ada satu survey dilakukan beberapa tahun lepas lah. Okey, selain daripada pocong, Pontianak juga antara hantu yang paling ditakuti. Sebab yelah, mungkin korang pun tahu kan, kalau nak prank orang kan mesti buat bentuk pocong. Kalau habis kuat pakai telekung berwarna putih tu. Jadi, ada seorang pemilik dusun dekat Johor, tak salah Syafa. Pemilik dusun durian ni, dia pening tau. Tak tahu macam mana nak buat sebab bila sampai je musim durian, mesti akan ada yang curi durian dia waktu malam bila durian dia gugur. Dia mula-mula dia letak patung harimau tu. Syafa rasa korang tahu kot patung harimau tu. Biasalah kan, kalau patung harimau tu nak takutkan binatang macam monyet, mungkin boleh. Tapi kalau manusia ni memang dia dah tahu dah itu adalah patung, dia tetap akan masuk mencuri durian. Jadi, pemilik dusun ni, dia dapat satu idea. Dia pergi beli kain putih, dia ikat macam pocong. Lepas tu, setiap petang, pemilik dusun ni dia akan bakar gaharu. Jadi bukan saja menakutkan orang yang nak mencuri durian dia yang gugur pada waktu malam, malah pemilik dusun ni pun dia mengaku bila malam-malam dia datang untuk kutip durian, dia sendiri pun rasa seram. Okey, bila sebut pasal pocong ni digunakan untuk menakutkan orang lain, ada satu kisah yang Syafa nak kongsikan dengan korang. Okey, kisah ni kalau korang sinonim dengan satu nama, iaitu Sri Ayu. Yang mana kalau setiap kali Syafa nak kongsikan kisah berkaitan hijab mata terbuka, mesti Syafa akan kongsikan kisah Puan Sri Ayu ni. Kali ni yang Syafa nak kongsikan pengalaman anak-anak Puan Sri Ayu yang mana mewarisi jugalah orang kata kelebihan macam Puan Sri Ayu ni, iaitu memiliki hijab mata yang terbuka. Okey, anak Puan Sri Ayu ni ada 2 orang lah, lelaki. Kedua-duanya lelaki, abang dan juga adik. Okay, satu malam, diorang ni bagi tahu dekat Puan Sri Ayu nak keluar pergi beli burger naik motor. Macam biasalah, budak-budak lelaki ni, diorang ni tak semestinya akan pergi ke tempat, terus ke tempat yang diorang bagi tahu mak diorang. Mungkin diorang akan pergi meronda ke tempat lain dulu, pusing-pusing ke tempat lain dulu, barulah pergi ke tempat yang diorang bagi tahu dekat mak diorang tu. Macam tu jugalah anak-anak Puan Sri Ayu ni. Cakap nak pergi beli burger, tapi tak pergi beli burger terus. Si abang ni bawa adik naik motor, ronda satu taman perumahan, sampailah ke tempat yang paling hujung dalam taman perumahan diorang. Dekat kawasan yang paling hujung dalam taman perumahan diorang ni, ada satu rumah banglo. Yang mana rumah banglo ni rumah banglo usang. Lepas satu kejadian rompakan dan pembunuhan yang mana semua penghuni dekat dalam rumah tu mati dibunuh. Jadi, dekat depan rumah banglo usang ni, dia ada satu pokok tau. Daripada jauh, yang si adik yang duduk dekat belakang ni dah nampak dah. Ada satu lembaga berkain kapan berdiri dekat pokok tu. Jadi, dia cuba bagi tahu dekat abang dia, jangan pergi dekat dengan pokok tu. Tapi abang dia ni tak dengar. Okay, bila abang dia tak dengar, abang dia pusing aja motor dekat je dengan pokok tu.
Jadi abang dia pun nampaklah pocong tu, yang mana keadaan muka, mulut terlopong, penuh dengan ulat, dengan mata lopong keluar ulat. Jadi si abang ni terkejut tengok pocong dalam keadaan yang mengerikan macam tu. Si abang ni pun pecutlah motor balik rumah. Bila sampai rumah, masuk rumah pun sampai kan tak tutup lah enjin motor ni. Jadi Sri Ayu dia tengok anak-anak dia, dia dah tahulah. Mesti anak-anak dia ni ada nampak sesuatu. Jadi bila anak-anak dia dah bertenang, jadi dia tanya anak-anak dia, apa yang anak-anak dia nampak. Jadi anak-anak dia pun ceritalah. Jadi Puan Sri Ayu ni, secara tiba-tiba, dia dapat satu idea. Untuk elak anak dia selalu keluar malam, dia cakap macam ni dekat anak-anak dia. Nasib baik, anak-anak dia nampak pocong tu tak kejar anak-anak dia. Selalunya, pocong ni dia akan kejar tau. Lagi motor tu laju dibawa, lagi lajulah pocong tu kejar. Jadi lepas daripada tu, memang anak-anak Sri Ayu ni dah tak keluar dah pada waktu malam. Jadi memang pocong ni boleh digunakan untuk menakutkan seseorang. Maksudnya dekat sini bukan menggunakan pocong sebenar lah. Maksudnya kita sebut saja. Itu pun dah boleh membuat seseorang tu rasa takut. Okey, kita sinonim tau dengan hantu pocong ni. Dengan orang kata dia punya cara untuk bergerak tu ialah dengan cara melompat. Dan orang tua-tua dulu ada kongsi tau satu benda. Apa tau? Korang tahu? Kalau kena kejar dengan pocong, jangan lari lurus. Korang larilah secara zigzag. Dan hantu pocong ni juga yang Syafa rasa antara hantu yang mempunyai lebih daripada satu nama panggilan selepas hantu penanggal. Okey, kalau pocong ni yang sinonim kita selalu dengar pocong, hantu bungkus, hantu bunjut, dan zaman sekarang ni ada yang bagi nama gula-gula, dan nak bagi sedap lagi nama tu, dia bagi nama gula-gula hack. Dan kalau dalam bahasa Inggeris dia pula, hantu pocong ni ada namanya iaitu jumping candy. Macam-macam nama hantu pocong ni. Jadi, kalau tadi siapa ada sebut dekat korang kan, yang hantu pocong ni dia punya sifat dia, dia punya cara bergerak tu ialah dengan cara melompat. Jadi kisah yang ketiga dan juga yang terakhir yang Syafa nak kongsikan dengan korang ni ialah kisah pocong terbang. Macam mana keadaan pocong terbang tu? Okey. Ada 4 orang sekawan ni, yang mana Syafa akan bagi nama si pencerita ni CA. Okey, 4 diorang ni lelaki. Dan salah seorang daripada diorang ni baru balik daripada luar negara lah. Kawan diorang ni belajar dekat Arab. Jadi petang tu diorang pergi main bola, lebih kurang pukul 6.30 macam tu. Si A ni, dia ajak lah kawan-kawan dia yang lagi 3 orang ni pergi mandi sungai. Jadi ada yang tolak lah sebab waktu tu dah nak dekat waktu maghrib kan. Sepatutnya diorang ni balik rumah. Jadi si A ni cakap macam ni dekat kawan-kawan dia, kita mandi dekat sungai tu sampai waktu azan. Bila dah azan maghrib kita balik. Jadi diorang pun pergi jugalah mandi sungai tu. Bila azan, kiranya diorang berada dekat kawasan sungai tu sampai waktu maghrib. Jadi bila dah dengar azan, diorang pun balik lah. Dan kat masa diorang lalu, jalan nak balik tu, kiri kanan diorang ni adalah semak samun. Si A ni, dia jalan paling belakang. Yang lagi kawan dia yang lagi 3 orang ni jalan dekat depan. Si A ni dia rasa sepanjang dia jalan ikut kawan-kawan dia daripada belakang ni, ada je yang ikut dia. Dia rasa dia diperhatikan daripada sebelah kiri, di sebelah kanan, dan dia dengar tau macam ada yang berjalan belakang dia. Kiranya dia nampak macam ada satu bunyi pergerakan lah dekat belakang dia si A ni. Jadi si A ni dia nak pastikan sebetul-betulnya benda apa yang ikut dia, dia beranikan diri dia untuk dia toleh. Bila dia toleh aja ke belakang, apa yang dia nampak ialah satu lembaga berkelengkapan yang kita duk panggil pocong ni, daripada semak sebelah kiri tu, si pocong ni melompat, ataupun boleh dikatakan melompat seolah-olah macam terbang lah ke sebelah kanan. Jadi si A ni lepas daripada tu, dia memang dah tak ajak dah kawan-kawan dia mandi sungai dekat-dekat waktu maghrib, dan dia sendiri pun tak cerita dekat kawan-kawan dia apa yang dia nampak. Okey, biasalah kan, jin yang kita panggil hantu ni kan,
orang kata boleh menyerupai apa sahaja dan boleh buat apa saja, dan bila jin ni menyerupai apa sahaja ni, dia tak boleh menyerupai muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna lah, sebab kita ni berjasad dan jin ni tidak berjasad. Jadi sepatutnya kita ni tak bolehlah terlampau takut kepada jin yang kita duk panggil hantu ni secara berlebihan, dan kita perlu takut kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey korang, setakat ini sahajalah perkongsian Syafa. Sesungguhnya yang baik tu semua datang daripada Allah, dan yang buruk tu semuanya datang daripada Syafa. Terima kasih kepada korang yang sudi duk tunggu konten Syafa. Mungkin setiap minggu, kadang-kadang tu lewat sikit tu, Syafa minta maaf lah, sebab kadang-kadang Syafa tak sempat untuk rakam konten sebab Syafa sibuk dengan beberapa hal. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Dan Assalamualaikum.